Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu berita yang saya nak share kepada anda. Satu perkongsian yang benar-benar bagi saya, pada pendapat saya, mungkin ini boleh menyebabkan perpecahan di antara Bersatu dan PAS, ataupun mungkin boleh membawa kepada kejatuhan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan, saya telah mendapat satu maklumat yang sudah viral di media sosial, di mana kenyataan ataupun satu gambar Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dengan caption PAS jumpa Anwar dan Zahid tanpa diketahui Bersatu. Apa sebenarnya yang dah jadi di antara PAS dan Bersatu? Kenapa sampai PAS nak jumpa dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, tanpa diketahui oleh Bersatu? Nah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, ini adalah terapi imun. Saya perkenalkan kepada anda, transfer factor. Ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, penyakit melibatkan penglihatan, penyakit melibatkan kulit, jantung, paru-paru, perut, darah tinggi, kencing manis, dan apa saja masalah penyakit yang anda alami, mungkin ini adalah jawaban kepada doa anda. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kenapa timbul berita PAS berjumpa dengan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri tanpa diketahui Bersatu? Nah, saya melihat dalam satu perkongsian ataupun satu dapatan maklumat saya daripada Facebook Anak Sungai Derhaka. Dalam pada itu saya juga mendapatkan satu maklumat yang berkata PAS jumpa Anwar Zahid tanpa diketahui Bersatu. PAS didakwa mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi tanpa diketahui pimpinan Bersatu. Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sikap itu menunjukkan wajah sebenar PAS yang sanggup menukar rakan kerjasama politik demi kelangsungan politiknya. Dalam diam-diam kita pun tahu. Nah, tuan-tuan dan puan, ini perkongsian daripada utusan Malaysia pada 19 September 2025. So, maksudnya ini bukan cerita palsu, ini cerita benar. Saya tertanya-tanya, adakah PAS memang berjumpa dengan pimpinan tertinggi kerajaan untuk mengadakan kerjasama baharu? Adakah Anwar dan Zahid akan terima PAS setelah beberapa kenyataan mereka sebelum ini yang dilihat terlalu menyerang Anwar? Nah, saudara-saudara, mereka juga mengkritik kerajaan. Tapi kalau benar mereka berjumpa untuk mengadakan kerjasama, bagaimana pula dengan Bersatu? Let's say Anwar dan Zahid terima PAS. Adakah Bersatu akan sendiri? PN akan bubar? Adakah PAS akan diberikan keistimewaan dalam kabinet? Adakah Hadi Awang boleh jadi timbalan Perdana Menteri kerana PAS mempunyai 40 lebih ahli parlimen? Dan seterusnya, kalau PAS ditolak, adakah dengan ini Bersatu akan tinggalkan PAS? Bahkan Bersatu yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, berkaitan isu ini, apa komen anda? Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada anda yang sudah lama bersama dalam channel ini, saya mengucapkan jutaan berbilion terima kasih. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, saya mengucapkan selamat datang, dan anda akan mendapatkan mendapatkan info tentang trending politik di Malaysia dan isu-isu semasa. Saudara-saudara, baru-baru ini ada satu berita yang menyebut tentang gesaan
terhadap SPRM untuk menyiasat sumber dana Perikatan Nasional ketika PRU15. Kita juga mendengar berita sebelum ini, ada satu berita yang menyebut Bersatu telah memberikan dana kepada PAS pada PRU15 dan macam-macam lagi lah. Komen pun saya terima, mereka kata kali ini pembangkang akan kalah, hilang banyak kerusi kerana mereka sudah tidak ada duit untuk merasua pengundi. Nah, macam-macam lah kita dengar. Tapi satu gesaan yang sangat berani, dan bagi saya sekiranya perkara ini dapat membongkar kebenarannya, gesaan ini pasti satu tindakan yang amat bijak. Mahfuz gesa SPRM, siasat sumber dana Perikatan Nasional ketika PRU15. Lama. Oke baik, sebelum saya teruskan isu yang panas, hari ini saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, masalah penyakit berulang, gastrik, gout, darah tinggi, kencing manis, penyakit kulit, dan apa saja jenis penyakit yang Anda alami, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Ini adalah terapi imun, mendidik, meningkatkan, dan membalance sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, Mahfuz gesa SPRM, siasat sumber dana PN ketika PRU15. Naib Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Mahfuz Omar, menggesa SPRM agar segera membuka kertas siasatan berhubung sumber keuangan yang digunakan PN dalam PRU15. Gesaan itu dibuat susulan pendedahan bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Tan Sri Muhyiddin, Datuk Dr. Marzuki, yang menyatakan bahawa keseluruhan kos PRU15 Perikatan Nasional ditanggung sepenuhnya oleh Bersatu. Kaya benar Bersatu nih kalau begini. Jadi mungkin layaklah untuk disiasat kerana mungkin ini menimbulkan satu keraguan. Menurut Mahfuz, Marzuki turut mendedahkan sebahagian besar dana tersebut disalurkan kepada PAS. Persoalan besar kini timbul, dari mana datangnya dana yang begitu besar? Siapa dalam PAS yang menerima dana itu? Dan mengapa ia tidak dibentangkan secara telus dalam mesyuarat rasmi parti, katanya dalam satu kenyataan. Adakah dengan ini bakal ada siri serbuan lagi di safe house kah, di kediaman kah, di office kah, di pejabat, dan menemukan timbunan wang berjuta berbilion ringgit dipenuhkan dalam beg kah? Kita nantikanlah adakah perkara ini bakal berlaku. Kalau SPRM benar-benar akan siasat perkara ini, kalau ada perkara yang mencurigakan, pasti perlu dikenakan siasatan, dan sekiranya bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Mahfuz turut memetik kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, yang bertanya wang itu diberi kepada siapa, sekaligus menimbulkan kemungkinan wujud kepincangan dalam pengurusan dana pilihan raya oleh PAS. Nah, saudara-saudara, siapakah yang mengetahui tentang dana ini? Dana PRU15 Perikatan Nasional. Siapa sebenarnya yang tahu? Adakah hanya Muhyiddin dan Hadiawang? Beliau menegaskan bahawa PAS tidak boleh lagi berselindung di sebalik slogan bersih dan telus, sekiranya wujud persoalan besar tentang ketelusan keuangan parti. So, apa yang saya nak tanya di sini, apa yang saya nak simpulkan? Kalau mereka ini bersalah, sama ada Bersatu kah, PAS kah, Perikatan Nasional kah, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Apapun kita nantikan siapa yang terlibat, dan kalau ada kepincangan dan ketidaktelusan salah laku, agaknya berapakah uang dan dari manakah uang ini didapati oleh Bersatu? Apa komen Anda?